Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk subjek EPPA 2823 Undang-Undang Perniagaan, kumpulan kami telah memilih tajuk tuntutan insurans palsu di Malaysia. Sebelum memulakan perbincangan, ini adalah ahli kumpulan 6 yang terdiri daripada Giri Shiva, anak lelaki Yoga Nandan, Muzaffar Shah bin Soleh dan saya, Rizwan Shah bin Haji Hassan dengan nombor matriks A189763. Dewan Bahasa dan Pustaka mendefinisikan insurans sebagai perjanjian tanggungan yang dibuat oleh sebuah syarikat untuk mengganti kerugian dan bayaran premium tertentu. Dalam sistem perundangan di Malaysia, insurans diperuntukkan oleh undang-undang melalui Akta Insurans 1996, Akta 553 dan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, Akta 758. Walau bagaimanapun, penipuan tuntutan insurans merupakan salah satu isu serius yang berlaku dalam industri ini, di mana pihak yang menuntut cuba untuk menerima faedah tanpa menghadapi sebarang kerugian ataupun kemalangan. Ini boleh mengakibatkan tuntutan palsu mengenai kemalangan yang tidak berlaku, bil perubatan yang berlebihan dan rawatan palsu yang disediakan oleh hospital. Terdapat 3 jenis polisi insurans. Yang pertama ialah perubatan dan kesihatan, yang kedua insurans am dan yang ketiga ialah insurans hayat. Okey, sekarang kita akan tengok dengan lebih teliti insurans perubatan dan kesihatan. Okey, insurans perubatan dan kesihatan terbahagi kepada dua, iaitu hospital dan pembedahan, di mana pihak syarikat insurans akan menanggung segala kos yang membabitkan pembedahan, perubatan, perubatan hospital dan juga lain-lain kos yang perlu ditanggung. Manakala bagi penyakit kritikal, pengambil insurans akan diberi papasan sekaligus jika menghadapi ataupun mengidap penyakit kritikal yang disenaraikan, antaranya ialah penyakit jantung, strok, kehilangan anggota badan, kanser dan juga lain-lain lagi. Insurans am pula terbahagi kepada 3 jenis, iaitu insurans motor. Ia membabitkan papasan untuk kos kemalangan, kecurian, kebakaran dan lain-lain lagi. Yang kedua ialah kemalangan diri, di mana pihak insurans akan memberi papasan di atas kecederaan, hilang upaya ataupun kematian. Dan yang ketiga ialah insurans perjalanan, di mana pihak insurans akan membayar papasan bagi kos-kos perubatan, pembatalan penerbangan, kehilangan bagasi dan juga lain-lain. Terdapat 2 jenis insurans hayat. Yang pertama ialah semua hidup, di mana syarikat insurans akan memberi perlindungan sepanjang hayat pencarum ataupun pengambil insurans, dan papasan akan diberi sekaligus jika berlaku kematian terhadap pengambil insurans. Manakala insurans hayat yang kedua ialah yang jenis bertempoh, di mana perlindungan diberi dalam jangka masa yang terhad sepanjang tempoh insurans itu diambil, contohnya seperti tempoh selama 20 tahun ataupun 30 tahun, dan papasan hanya akan diberikan jika kematian berlaku di dalam tempoh perlindungan tersebut sahaja. Seterusnya kita lihat antara contoh kelihatan akhbar berkaitan dengan tuntutan insurans palsu. Yang pertama ialah tuntutan palsu syarikat insurans rugi lebih 1 bilion setahun. Tuntutan palsu ini melibatkan pemilik bengkel, penilai kemalangan ataupun adjuster, pihak berkuasa dan juga orang awam yang juga merupakan masa kemalangan. Jumlah tuntutan yang besar ini membabitkan penipuan dalam tuntutan palsu berhubung kerosakan kenderaan yang terlibat dalam naas jalan raya. Ia satu jumlah yang besar yang perlu terpaksa ditanggung oleh syarikat insurans, dan apabila kes tuntutan ini dimanipulasi oleh pihak sindiket bagi mengawal keuntungan yang besar. Manakala bagi kelihatan akhbar yang kedua, sebanyak 62% cenderung untuk menipu maklumat semasa mengisi polisi ataupun sijil insurans yang mereka ambil. Antara penipuan yang biasa dilakukan ialah menambah item yang tidak hilang ataupun dicuri bagi tuntutan insurans. Yang kedua, melebihkan nilai dalam tuntutan insurans hartanah. Yang ketiga, melebihkan pendapatan bagi permohonan pinjaman automotif dan juga lain-lain lagi. Selamat sejahtera semua, nama saya adalah Giri Shiva Yoganandan. Nombor matrik A189978.
Saya di sini untuk membincangkan punca berlaku tuntutan insurans secara palsu dan terdapat 4 jenis punca-punca yang berlaku. Pertama sekali, gaji tidak mencukupi. Kedua, asutan rakan yang tidak beramanah. Ketiga, kecenderungan dan kegairaan untuk menikmati kehidupan mewah. Keempat adalah tiada ajaran yang mendalam tentang insurans. Jadi, jom kita lihat dengan lebih terperinci. Pertama sekali, gaji yang tidak mencukupi. Pada zaman sekarang, dengan ekonomi yang tidak stabil dan juga gaji yang rendah untuk semua yang baru masuk kerja terutamanya, membuatkan mereka rasa tidak senang untuk hidup dengan apa yang mereka ingin melakukan atau membeli. Jadi mereka mengambil tindakan seperti membuat tuntutan palsu di pihak insurans mereka dan mengambil duitnya untuk membuat bisnes ke atau apa-apa yang diperlukan oleh mereka. Kedua adalah asutan rakan yang tidak beramanah oleh kerana segelintir rakan-rakan yang tidak ada sifat moral dan juga tidak beramanah. Mereka mengasut rakan-rakan lain juga untuk mengikut seperti mereka. Contohnya memberi idea-idea untuk membuat tuntutan palsu. Ini adalah idea yang cara mendapatkan duit dengan cara yang mudah. Idea-idea yang diberi oleh mereka. Dan ketiga adalah kecenderungan dan kegairaan untuk menikmati kehidupan mewah. Dengan melihat media sosial sekarang ini, kita dapat lihat yang cara hidup budak-budak, kanak-kanak atau dewasa-dewasa zaman sekarang ni memang sangat kaya raya dan memang sangat tinggi taraf hidup mereka. Apabila seseorang itu melihat di media sosial cara-cara hidup mereka yang sangat kaya dan taraf yang tinggi, mereka pun terjebak dengan itu dan mereka pun ingin merasakan seperti itu juga. Jadi, tuntutan insurans palsu adalah salah satu idea mereka untuk mendapatkan duit. Keempat adalah tiada ajaran yang mendalam tentang insurans. Ini adalah punca yang agak penting juga kerana jika tiada ajaran yang mendalam tentang insurans dan juga undang-undang insurans, maka seseorang itu akan anggap pihak insurans pihak insurans tidak akan meneliti rekod-rekod kita, apa yang kita buat, dan tiada sebarang tindakan yang akan dilakukan jika kita membuat perkara-perkara sebegitu. Ini berlaku kerana tiada ajaran dan persefahaman yang betul tentang insurans. Seterusnya, jom kita lihat kesan tuntutan insurans palsu. Terdapat 4. Pertama sekali, menghilang maruah dan kepercayaan oleh semua. Jika seseorang membuat tuntutan insurans secara palsu dan akhirnya kena tangkap, mereka akan hilang maruah diri mereka dan kepercayaan terhadap mereka oleh orang-orang lain. Kedua adalah duit yang dituntut secara palsu akan dirampas. Jika anda telah membuat tuntutan palsu contohnya dan anda telah kena tangkap oleh pihak insurans, sepandai-pandai tupai lompat, akhirnya jatuh juga ke tanah, maka duit-duit itu akan dirampas balik oleh pihak insurans. Ketiga adalah denda bayaran atau penjara akan disabit mengikut keberatan kes dari juri. Jika anda tersabit dengan kesalahan membuat tuntutan palsu, maka denda akan diberi untuk anda mengikut keberatan kes. Kemungkinan anda akan membuat bayaran melebihi RM2,000 dan juga penjara selama 3 atau 4 tahun mengikut keberatan dan juga apa yang dikatakan di mahkamah. Keempat, tidak dapat mengambil insurans dari agensi lain kerana mempunyai rekod tuntutan palsu. Ini adalah salah satu kesan yang sangat-sangat sakit kerana jika anda telah membuat kesalahan iaitu anda telah membuat tuntutan palsu sebelum ini, maka pada masa yang akan datang anda ingin mengambil insurans tapi tiada ejen atau tiada pihak insurans ingin memberi insurans untuk anda
kerana anda mempunyai rekod yang tidak bersih. Jadi inilah kesan tuntutan insurans yang palsu. Jadi saya harap rakan-rakan di luar sana sedar akan punca-punca dan juga kesan-kesan yang kita bincangkan tadi. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muzaffar Syah bin Soleh A189976 akan berkongsi sedikit maklumat berkaitan langkah-langkah pencegahan ke atas tuntutan insurans palsu yang berlaku dalam Malaysia. Kumpulan kami mendapati terdapat 6 langkah yang boleh dilaksanakan bagi mencegah tuntutan insurans palsu ini. Dan yang pertama adalah pendidikan dan kesedaran. Kita perlu adanya pendidikan kepada masyarakat supaya masyarakat sedar bahawa negatifnya membuat tuntutan palsu. Akibat dia, semakin banyak pendidikan diberi kepada masyarakat, semakin sedarlah masyarakat akan akibat negatif yang bakal diperolehi sekiranya melaksanakan atau membuat tuntutan insurans palsu tersebut. Maka semakin kecillah berlakunya penipuan. Ya, program pendidikan dan kesedaran ini harus diperkenalkan, terutamanya daripada start seseorang itu mengenali tentang penipuan itu. Dan yang keduanya, kita dapati masyarakat perlu membuat laporan kepada Persatuan Insurans Am Malaysia ataupun PIAM, supaya apabila masyarakat membuat pendedahan ataupun aduan kepada PIAM ini, maka PIAM ini boleh mengambil tindakan ataupun pelaksanaan ataupun langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif lagi. Ya. Dan yang ketiganya, kita dapati perlu adanya kerjasama antara pihak industri dan pihak berkuasa, iaitu kerjasama antara pihak berkuasa, industri insurans dan pihak polis perlu bekerjasama dalam mengatasi masalah penipuan ini secara efektif. Mereka perlu bekerjasama dalam pertukaran maklumat, dan kerjasama dalam penyiasatan kes-kes penipuan yang dicurigai. Dan yang keempat, syarikat perlulah mempertingkatkan proses tuntutan. Kadang-kala tuntutan palsu ini dibuat kadang-kala disebabkan proses tuntutan yang amat ketat dan tak logik serta tak masuk akal serta lambat. Itu maka pihak syarikat disyorkan supaya membuat pencegahan penipuan tuntutan melalui memperhalusi lagi dan kaedah serta mempertingkatkan lagi kaedah tuntutan. Yang kelima, memperkukuhkan dasar dan peraturan. Dasar dan peraturan insurans ini perlu diperbaharui dan ditambah baik supaya kawalan dan pencegahan penipuan ataupun risiko penipuan itu dapat dipertingkatkan. Mungkin syarikat boleh mengambil langkah seperti setiap 2 tahun sekali ataupun secara berkala pengukuhan dasar dan peraturan itu dikaji semula sama ada ia masih lagi relevan ataupun tidak mengikut keadaan semasa. Dan yang seterusnya, yang keenam adalah penguasaan undang-undang. Pihak berkuasa seperti Bank Negara Malaysia perlu memainkan peranan apabila menerima laporan atau aduan berkaitan dengan penipuan yang berlaku di dalam tuntutan insurans dengan menguaskan undang-undang sedia ada. Dan Bank Negara juga boleh mengambil langkah-langkah pencegahan, tindakan-tindakan pencegahan seperti tadi yang dinyatakan, memberi pendidikan serta kesedaran kepada masyarakat. Itu yang paling utama kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak membuat tuntutan palsu. Dengan cadangan-cadangan ataupun langkah-langkah pencegahan yang diperoleh ini dan penerapan kaedah-kaedah ini, dapatlah kita meminimumkan penipuan tuntutan insurans di Malaysia, serta integriti sistem insurans ini juga terpelihara dan masih lagi menjadi kepercayaan kepada orang ramai. Secara kesimpulannya, dapatlah dilihat bahawa
tuntutan insurans palsu di Malaysia ini adalah satu cabaran yang amat mencabar, perlu diatasi di Malaysia ini. Sekiranya perkara ini tidak dibantras, tidak diatasi, maka ia akan menjadi lebih meruncing dan akan memberi kesan yang lebih besar pada ekonomi, masyarakat dan negara. Oleh yang demikian, semua pihak yang terlibat, iaitu seperti syarikat, seperti pihak berkuasa, pihak polis, bank-bank, institusi kewangan dan masyarakat perlu bekerjasama dalam membanteras isu ini supaya ia tidak berleluasa dan meruncingkan lagi keadaan semasa. Dan seterusnya akan mengurangkan lagi integriti dalam sistem insurans. Maka dengan ini perlulah semua pihak duduk semeja, berbincang dan bekerjasama dalam membantaras serta mengatasi isu tuntutan insurans palsu di Malaysia supaya dapat diterapkan iaitu istilah yang selalu kita guna pakai uberima fide, iaitu menjadi sifat sikap yang amanah suci, iaitu tidak membuat tuntutan palsu di dalam insurans, Jadi dapatlah dilihat di sini bahawa kita perlu memberi tumpuan kepada perkembangan terkini. Pihak industri dan pihak berkuasa perlu menganalisis cabaran pengawasaliaan yang paling mendesak supaya penanggung insurans dan perantara dapat mengetengahkan pertimbangan praktikal semasa merangka kontrak insurans serta meneliti isu pemrosesan tuntutan yang memang patut diberi perhatian supaya penipuan di dalam tuntutan insurans ini dapat dikurangkan ataupun dielakkan. Itu saja perkongsian atau kesimpulan daripada saya. Sekian, terima kasih.